Assalamualaikum, selamat Ramadan dan welcome back to my channel. Okay, terima kasih kepada korang yang dah subscribe kat channel aku ni. Dan pada korang yang masih belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe dekat bawah tu. Dan pada hari ni, aku nak story sikit pasal satu kisah seorang bapa durjana yang telah memasukkan kehilangan anak perempuan dia selama 24 tahun. Lama tu babe, 24 tahun. Bukan tu je, bapa terkutuk ni juga, ataupun aku tak layak nak panggil bapa, telah mengurung dan merogol anak dia tu sendiri sampai melahirkan 7 orang anak hasil daripada dia sendiri. So cerita ni start dengan bapak dia yang bernama Joseph Fritzl. Bapak dia ni seorang yang sangat disegani oleh orang sekeliling, dan boleh kata semua orang dekat area tu respect bapak dia ni lah. Tapi kalau dekat rumah pula, perangai bapak dia ni sangat-sangat berbeza. Bila sampai rumah, dia suka pukul bini dia, pukul anak-anak dia, dan dia seorang yang panas baran kalau kat rumah. So kira family dia ni memang takut lah dengan dia. Dia ada 7 orang anak, 2 orang lelaki dan 4 orang perempuan, hasil perkahwinan dia dengan isteri dia yang bernama Rosemary. Tapi dalam banyak-banyak anak dia ni, dia lebih rapat dengan seorang anak dia yang bernama Elizabeth. So fast forward pada satu hari tu, pada hari Rabu 28 Ogos 1984, bermulalah detik hitam bagi Elizabeth ni apabila bapa dia si Joseph tu colik dia dan kurung dia dekat dalam satu bilik bawah tanah, ataupun pada masa tu dia orang panggil bunker. Bunker ni macam satu bilik perlindungan bawah tanah, iaitu bilik yang dibuat khas untuk melindungi mereka daripada peperangan ataupun bom-bom nuklear. Masa tu isteri si Joseph ni tak ada kat rumah. Lalu Joseph ni mengumpan si Elizabeth tu pergi ke bilik bawah tanah tu dengan menyuruh si Elizabeth tu bawakan satu pintu untuk dia pasang dekat bilik bawah tanah tu. So bila Elizabeth ni sampai je dekat bawah tu dan tengah pegang pintu tu sebab nak pasang, bapak dia terus tolak si Elizabeth ni masuk dalam bilik tu, dan kemudian dia ambil satu kain yang dia dah letakkan chloroform dan dia tekuk muka Elizabeth sampai Elizabeth pengsan. Lepas tu dia tinggalkan je Elizabeth dekat dalam bilik bawah tanah tu bersendirian. Pada masa tu Elizabeth baru je berusia 18 tahun. Sebenarnya rancangan bapa Elizabeth ni dah lama dia plan. 6 bulan sebelum Elizabeth dicolik, bapa dia dah plan untuk buat bunker ni untuk dia kurung Elizabeth. Semua dia buat sendiri, daripada simen, pipe sampai ke wiring elektrik, semua dia buat sendiri sebab dia ni engineer. So lepas beberapa hari mak dia tak nampak si Elizabeth ni kat rumah, mak dia pergi buat report polis, cakap dengan polis yang anak dia ni hilang. Fast forward, lepas sebulan anak si Elizabeth ni hilang, diorang terima satu surat dan diorang sangat terkejut sebab surat tu datangnya daripada Elizabeth. Dalam surat tu tertulis yang Elizabeth dah penat dan malas nak duduk lagi dengan parent dia, dan dia juga tulis yang dia dah duduk dengan kawan dia dan jangan cari dia lagi. So si Joseph ni dengan bini dia pun bagilah surat ni pada polis. Setelah setahun diorang cuba cari si Elizabeth ni dan tak jumpa, maka kes Elizabeth ni ditutup. Apa yang sebenarnya mak dia dengan pihak polis ni tak tahu ialah sebenarnya bapa Elizabeth yang suruh Elizabeth tulis macam tu dan sign surat tu juga masa Elizabeth kena kurung dekat bilik bawah tanah tu. So dengan gembiranya bapa dia pun teruslah merogol dan mengurung si anak dia tu sendiri sebab kes tu dah tutup. So sepanjang 24 tahun Elizabeth kena kurung, bapa dia akan turun hampir setiap hari ataupun paling minimum 3 kali seminggu untuk turun dan bawa makanan dan juga barang-barang keperluan yang lain. Dan lepas dah 2 tahun Elizabeth kena rogol dan kena kurung tu, Elizabeth dapat tahu yang dia dah mengandung. Tapi malangnya kandungan tu gugur pada usia 10 minggu kehamilan. Lepas tu 2 tahun lagi Elizabeth mengandung lagi. Dia cuba cakap kat bapak dia yang dia dah mengandung, tapi bapak dia tu tak endahkan dan just biarkan Elizabeth lahirkan anak seorang-seorang kat bawah bunker tu. Joseph ni, bapa kepada Elizabeth ni cuma bagi buku-buku yang berkaitan dengan kehamilan, tuala dengan ubat-ubatan daripada farmasi je. Lepas tu anak yang lahir tu diberi nama Kirsten. Lepas Kirsten lahir, seorang lagi bayi lelaki lahir pula pada 1 Februari 1990 dan diberikan nama Stephen. Lepas tu diikuti pula oleh Lisa yang lahir pada 29 Ogos 1992 dan Monica pula lahir pada 26 Februari 1994.
Lepas tu pada 28 April 1996, Elizabeth ni sekali lagi melahirkan anak dekat dalam bangka tu. Tapi kali ni anak yang dilahirkan tu ialah kembar. Tapi lepas 3 hari je salah seorang kembar tu meninggal dunia dan cuma seorang je yang tinggal, dan bayi tu diberi nama Alexander. Kemudian pada 16 Disember 2002 lahir lagi seorang bayi yang diberikan nama Felix. Tapi kalau korang nak tahu, Lisa, Monica dengan Alexander ni duduk dekat atas dengan si Joseph tu, sebab kat bawah tu dah makin sempit sebab dah makin ramai orang. Bini si Joseph ni tak pelik ke dengan apa budak-budak ni datang budak-budak ni? Sebenarnya Joseph ni dah plan lagi. So masa Lisa umur 9 bulan, dia dah ambil Lisa ni, letak dalam kotak, lepas tu dia tinggalkan kat depan rumah dia. Kadang-kadang macam ada orang tinggalkan baby tu lah. Kemudian dalam kotak tu pula ada satu surat daripada Elizabeth, yang kononnya Elizabeth ni tak mampu nak jaga baby ni dan dia suruh family dia tu jagakan. Sama juga dengan Monica dengan Alexander. Si Joseph tu dah plan sama Monica dengan Alexander. Diorang pun kena tinggalkan kat luar rumah, dan konon-kononnya macam si Joseph dengan bini dia tu Rosemary jumpa budak tu kena tinggalkan oleh Elizabeth. So diorang pun jagalah budak tu. Sementara 3 lagi anak si Elizabeth tu tinggal kat bawah bilik tanah, dekat bilik bawah tanah tu dengan Elizabeth. Sepanjang kena kurung dekat bawah bilik bawah tanah tu, Elizabeth masih cuba memberi pelajaran asas kepada anak-anak dia walaupun diorang masih kena kurung kat dalam tu. Tapi mungkin dah tertulis oleh Tuhan kan, pada satu hari tu, pada 19 April 2008, bapa Elizabeth ni bersetuju untuk hantar Christine, iaitu anak sulung kepada Elizabeth ni, ke hospital sebab si Christine ni dah sakit tenat. Masa tu Christine dah umur 19 tahun guys. Korang bayangkan, membesar daripada lahir sampai 19 tahun duduk dekat dalam bangka tu je. Itu pun lepas Elizabeth dah merayu, barulah bapak dia tu bersetuju untuk hantar Christine ke hospital. Masa Elizabeth tolong si Joseph tu papahkan Christine naik atas sebab nak hantar ke hospital, itulah kali pertama dalam 24 tahun dia dapat tengok dunia luar untuk seketika. Lepas ambulans ambil Christine kat rumah dan bawa pergi hospital, Christine dimasukkan ke dalam ward dan kaki tangan hospital mula menjalankan tugas. Diorang cuba dapatkan details si Christine ni, macam nama, kat mana dia tinggal. Tapi bila pihak hospital ni check, diorang jadi pelik sebab tak ada langsung data tentang seorang budak yang bernama Christine ni. Tak ada rekod sejarah perubatan ataupun rekod peribadi lain yang diorang dapat. So doktor cuba dapatkan maklumat pada Joseph, dan Joseph cuma kata yang si Christine ni ialah cucu dia. Lepas tu si Joseph ni bagi lagi satu surat yang kononnya Elizabeth ni tulis yang menerangkan tentang penyakit si Christine tu. So sebab rasa macam ada yang tak kena, so pihak hospital call polis. So lepas polis dengar je nama Elizabeth Fritzer ni, polis terus buka balik siasatan mengenai kes kehilangan seorang individu yang bernama Elizabeth Fritzer. Tapi Joseph ni pandai. Lepas dia kena soal tu, dia cakap lah yang kalau benda-benda yang sama macam dia cerita dulu, yang si Elizabeth ni lari rumah sebab dia dulu bermasalah lah. Padahal sebenarnya yang korang tak tahu, pada usia 11 tahun, si Elizabeth ni berusia 11 tahun, Joseph dah pun merogol anak dia tu. Kemudian pada 26 April 2008, si Joseph ni bersetuju nak bawakan si Elizabeth ni untuk tengok anak dia dekat hospital. Mungkin sebab Elizabeth dah merayu untuk tengok keadaan anak dia tu, si Christine tu. So dia bersetujulah untuk membebaskan Elizabeth dan bawa dia ke hospital dengan syarat si Elizabeth ni tak cerita apa-apa pasal apa yang dah berlaku sepanjang 24 tahun ni. Lepas dia si Elizabeth dengan Joseph ni sampai ke hospital, pihak polis terus tahan dia orang kat lobi untuk soal siasat. Mula-mula Elizabeth ni tak nak beritahu apa-apa sebab dia takut mungkin dia dah diugut oleh si Joseph tu kan, bapak dia tu. Mungkin lagi satu, mungkin anak dia masih ada lagi pada Joseph, so dia tak nak cerita. Tapi pihak polis memberi jaminan. Dia cakap kalau lepas ni Elizabeth tak akan jumpa lagi bapak dia tu, Joseph tu. Barulah Elizabeth buka mulut dan menceritakan semua sekali apa yang terjadi sepanjang 24 tahun tu, iaitu Joseph, bapanya sendiri, menculik, mengurung dan merogol dirinya sehingga Elizabeth ni melahirkan 7 orang anak di dalam bilik bawah tanah itu seorang diri. Lepas habis je polis ambil statement daripada si Elizabeth ni dengan si Joseph tu, Joseph Fritzer
terus kena tahan dengan polis. Pada masa tu usia bapa dia ni umur 73 tahun. Dengan itu kesemua anak-anak Elizabeth diselamatkan dan diletakkan di bawah pengawasan pihak polis. Kemudian pada 19 Mac 2009, Joseph akhirnya mengaku salah dan telah dipenjarakan seumur hidup. Dan Elizabeth dan anak-anaknya kini diberi identiti baru dan telah ditempatkan di satu kawasan perkampungan rahsia di Austria. So Elizabeth ni dengan anak-anak dia kena letak dekat satu tempat rahsia sebab dia tak nak Elizabeth ni diganggu oleh pihak-pihak media yang cuba dapatkan cerita-cerita dan maklumat-maklumat atas apa yang terjadi, sebab dia perlukan privacy kan, sebab dia dah melalui pengalaman yang sangat-sangat teruk dalam hidup dia dengan anak-anak dia tu. Korang bayangkanlah 24 tahun kena kurung dekat bawah tanah start daripada umur 18 tahun. Dia dirogol oleh bapaknya sendiri sampai dia lahirkan anak hasil daripada perbuatan sumbang tu seramai 7 orang. Tak dapat brain bye. Memang sadis lah cerita ni. Ini sebenarnya bagi aku cerita ni, kita tahu cerita ni, tapi sebenarnya mungkin banyak lagi kejadian-kejadian macam ni ataupun yang lebih teruk berlaku dalam dunia ni, tapi kita tak tahu je. Bayangkanlah 24 tahun pun dia, selama 24 tahun pun dia boleh sembunyikan Elizabeth tu kat bawah tanah tanpa seorang pun tahu. Teruk betul. Bagi aku dia ni tak layak dipanggil bapa. Memang sangat-sangat syaitan pun. Aku rasa dia ni syaitan agaknya. Okay guys, so kalau korang suka dengan video-video dalam channel ni, apa kata korang subscribe untuk bantu aku kembangkan lagi channel ni. So kalau ada apa-apa yang korang nak cakap ataupun nak beritahu aku, korang boleh komen kat bawah. Akhir kata, jaga diri, stay at home dan terima kasih kerana menonton.